أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وإمام المتقين، وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديه، ومن صار نهجه، واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Fadil Tuan Haji Sulaiman selaku imam kita, pengurusi dan jawatankuasa Surah Nurul Hijrah, al-asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan kurnia daripada Allah, hidayah dan juga taufik, riayah dan inayah daripada Allah, kelapangan, kesihatan yang baik pada pagi yang berbahagia ini. Dapatlah kiranya kita menyambung kembali pengajian dan juga perbincangan kuliah subuh kita menerusi kitab Qanun Jinayah Syariah. Kitab ni orang biasa mengaji maghrib kan, tiba-tiba di surah Nurul Hijrah ni subuh, maknanya ada kekuatan yang tersendiri di situ. Menyambung perbincangan dan juga pengajian yang ditinggalkan oleh Al-Fadhil Ustaz Imran bin Selamat, Ustaz Imran bin Selamat yang telah pun selamat menyambungkan pengajiannya di Jordan sana. Jadi beliau amanahkan kepada saya, amanah betul ni kepada saya untuk meneruskan pengajian bersama-sama dengan tuan-tuan. Mungkin atas faktor dekat lah kan. Kalau misalnya atas faktor kelayakan tu, mungkin ada yang lebih layak daripada saya untuk menggantikan tempat beliau ni. Cuma faktor dekat, saya yang paling dekat lah barangkali lah. Duduk di UK Perdana saja, tidak ada masalah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Seterusnya kita menyambung di pada fasal yang ke-6, fasal yang menyatakan berkenaan dengan murtad. Ni dalam Qanun Jinayah Syariah, murtad termasuk dalam kategori hukum hudud. Kita dah mengaji dah sebelum ini. Secara ringkasnya pengenalan yang berkaitan dengan ketiga-tiga hukum yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, hukum yang ada dalam Quran dan hukum yang sedang kita bincang ini ialah hukum hudud. Hukum yang banyak dan ramai diperkatakan orang dan polemik macam-macam berkenaan dengan hukum hudud ini, oleh kerana ada ada kerajaan yang nak melaksanakan
Kerajaan negeri Kelantan nak melaksanakan enakmen jenayah syariah 2, iaitulah hudud yang telah diperbaiki dan sebagainya, sampai sekarang masih belum dapat terlaksana. Tapi yang pentingnya ialah keazaman kita dan juga orang kata apa, cita-cita kita nak melaksanakan hukum yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebab bila kita laksanakan hukum hudud ataupun segala hukum yang terkandung dalam Al-Quran ini tuan-tuan, maka di sana kita akan melihat dan akan memperlihatkan keadilan dan kecantikan Islam. Sebab hukum yang kita perjuang ini adalah hukum Tuhan. Bukannya hukum manusia yang boleh kita kata dikaji kelemahannya di sana sini. Umpama orang kita kata salah satu pengeluar barangan, maka bila rosak, bila ada sesuatu yang tak kena, maka barangan tersebut dikembalikan kepada tuannya, kepada kilang. Yang buat dia, yang tahu, dia punya manual dan sebagainya. Maka kalau kalau kita manusia ini mestilah tertakluk ataupun mestilah memahami segala hukum hakam yang hukum hakam Tuhan, hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan murtad. Murtad semua kita faham, semua kita jelas dan maklum murtad ni jadi macam mana. Maknanya secara umumnya seseorang itu dikatakan murtad bila dia bila dia melakukan perkara-perkara yang termaktub di dalam pasal ini. Satu perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebut oleh seorang Islam yang mukallaf, di mana perbuatan ataupun perkataan itu menyebabkan seseorang tadi keluar daripada agama Islam. Wal'iyadu billahi min zalik. Orang biasa sebut kalimat murtad ni di mana-mana tuan-tuan dan puan. Di mana-mana saja orang sebut berkenaan dengan kalimat murtad ni. Bila orang kata seseorang itu dihukum murtad, bila dia bercakap benda yang menyebabkan gelincir iman dia. Tergelincir iman. Bukan setakat perbuatannya, kan? Bukan setakat perbuatan, kita kata perbuatan yang terang-terangan, yang terang-terangan, menyembah sesuatu yang selain daripada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kan? Setengah-setengah orang kata perbuatan syirik ini khurafat. Perbuatan yang tak sampai kepada syirik orang panggil khurafat. Kan? Puja tu puja ni boleh jadi dalam amalan ataupun perbuatan dia tu belum sampai lagi kepada peringkat syirik, khurafat, kan? Orang kata semangat beras, semangat padi, semangat itu, semangat ini, itu belum sampai syirik lagi. Puja tapi khurafat, kan? Nabi nak serupa tu, nak dekat-dekat lah. Tapi belum sampai lagi perbuatan syirik. Murtad ni tuan-tuan keluar daripada agama lah. Keluar daripada agama, maka banyak hukum lah yang berkaitan. Hukum fiqh ni berkaitan dengan murtad banyak, kan? Sampai satu ketika boleh diperangi orang yang murtad ini, kan? Maknanya bila kita dah ajak tak mahu, bila dah kita suruh dia bertaubat, dia tak mahu kembali ke pangkal jalan, maka kita ada kebenaran untuk diperangi orang-orang yang murtad ini. Orang murtad ini kita perang. Baik. Sesuatu perbuatan yang dilakukan, perkataan, perbuatan ni maknanya kita pergi ke gereja dan kita sembah, kan? Kalau pergi saja tak ada masalah, kan? Pergi melancong gereja di luar negara contohnya, tengok tinggalan sejarah, tak ada masalah yang tu. Kalau misalnya kata kita pergi saja, tak kira lah gereja ke, kuil ke, tokoh Hindu ke, candi ke, apa saja lah, yang kita pergi tengok monumen tersebut, tak ada masalah. Cuma kalau kita melakukan perbuatan yang terang-terangan dia murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ini
orang murtad ni tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima daripadanya segala amalan-amalannya, maka dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Baik. Musannif rahimahullah pengarang kita ini mengatakan seorang yang bertindak, mengambil tindakan dan juga bercakap. Bercakap pun serupa kan? Sebab itulah bercakap ni kena hati-hati. Dan ramai di kalangan manusia yang terjerumus ke dalam neraka Allah, wal'ayazubillahi min zalik, adalah akibat daripada percakapan. Kadang-kadang kita tak sedar kita bercakap tu dah gelincir iman kita dah. Tak sedar percakapan kita mempelekehkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita mempelekehkan segala hukum hakam Tuhan, kita pun tak sedar. Rupa-rupanya apa yang kita cakap selama ini sudah pun menggelincirkan iman kita. Sebab itulah para asatizah kita, tuan-tuan guru kita selalu memperingatkan kita, tuan. Memperingatkan kita berkenaan dengan batas-batas iman dan kufur. Sebab bagi iman dan kufur ini dia ada sempadan, kan? Dia ada sempadan, batas-batas dia. Kamu bercakap lebih daripada yang sepatutnya, maka tergelincirlah iman kamu. Kamu berbuat lebih daripada sepatutnya, maka tergelincirlah iman. Nabi sebut ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan kamu, yang membinasakan diri kamu, yang membinasakan iman kamu, yang membinasakan agama kamu. Tu 7 perkara. Awal-awal sekali Nabi sebut apa? Asyirku billah. Asyirku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ni tuan-tuan, dia bukan tak percaya pada Tuhan, tidak. Dia bukan tak percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ini dia menjadikan bagi Allah syarikat. Syarikat faham tak syarikat kan? Dia menjadikan bagi Allah syarikat, maknanya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dia samakan Allah dengan sesuatu yang lain. Sama ada makhluk atau sebagainya. Makhluklah. Sebab hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mencipta, yang lain semua jadi makhluk belaka. Matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan seumpamanya, semua adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ini tidak ada persamaan dengan sesuatu. Tiba-tiba kita pula pergi menyekutukan Allah, kita pergi menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dah tentu tuan sekalian, perbuatan itu perbuatan yang zalim, perbuatan yang tak boleh, perbuatan yang kita kata zalim. Pasal apa? Pasal murtad ini adalah perbuatan yang zalim kerana kita melampaui batas. Melampau ni dalam segala hal tu orang tak suka, orang tak berkenan, orang tak mahu. Melampaui batas ni apabila kita bertindak menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluk yang lain, maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tak ampun. Baik. Kemudian seseorang Islam boleh menjadi murtad ialah disebabkan salah satu daripada perkara-perkara berikut. Yang tadi ni kita kata perbuatan dan percakapan yang dibuat oleh orang Islam yang mukallaf. Kita lah. Tak payah sebut orang lain lah kan. Bila sebut orang Islam yang mukallaf, maknanya kita lah. Orang Islam yang balik, yang akil, yang kita kata yang Muslim lah kan. Yang balik dan juga akil ni. Mukallaf buat kerja. Sebab apa mukallaf buat kerja ni dianggap sebagai batal, batal agama ataupun batal kita kata iman, ataupun kita kata
batal dari sudut i'tiqad, dari kepercayaan kita. Tu i'tiqad dan kepercayaan ni tuan, dia tak boleh mari 90%, kan. Mata kita ambil periksa ke atas dunia ni, kita ambil periksa atas dunia ni 90% dah A lah. Tapi i'tiqad kalau 90% belum A lagi tuan. Silap fail. Pasal apa? Pasal 90 tak cukup, dia kena 100%, barulah jazim, barulah pasti, barulah yakin, i'tiqad dan keyakinan kita itu. Kalau kita kata 90% i'tiqad kita ni yang pada agama Allah, dan lagi 10% ni bebas, free thinker dan seumpamanya, maka dia akan campur, tak boleh. Tak boleh. Baik, perkara-perkara yang yang menyebabkan ataupun yang disebabkan kita menjadi murtad ini ialah, yang pertama ialah disebabkan oleh i'tiqad, kepercayaan. Macam yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, bila kita berkaitan dengan i'tiqad ini, maka sudah barang pasti kita tak boleh nak campur aduk di antara pemahaman ataupun i'tiqad yang tertentu kepada yang tertentu. Baik, mestilah i'tiqad yang betul, akidah yang sahih 100%. 100% akidah yang sahih mestilah kita mesti ada dan mesti kita buat. Kalau tidak campur-campur, tak boleh. Dia bukan masalah apa, dia bukan masalah kita kata nak boleh campur sana campur sini, tak boleh campur. Baik. Kemudian disebabkan perbuatan yang sengaja. Perbuatan yang sengaja ni kita tahu dan kita faham kesan daripada perbuatan kita itu. Itu orang panggil sengaja tuan. Kalau tak sengaja, mamai ataupun sebagainya, tak kira, kan. Kita bangun tidur mamai lah, kita contohnya, rumah kita berjiran dengan apa kan? Berjiran dengan tokong kan. Berjiran dengan apa kan, rumah ibadat agama lain, kita pun dalam keadaan separa sedar atau seumpamanya pergi ke sana buat ibadat, contoh buat ibadat cara dia orang, kan. Tak kira, dengan sengaja sahaja. Tak sengaja ni tidak ada kesan hukum. Apa pun tak ada kesan hukum tuan. Katalah katalah suami isteri ni, dia ceraikan isteri dia waktu tengah tidur, kan. Dia ceraikan isteri dia tengah tidur. Aku ceraikan kau talak 8. Contoh. Kalau ada, tak ada, contoh. Yang kawan ni dengar, dah menangis lah sampai ke pagi tak ada tidur. Pasal dah kena cerai dengan lelaki ni, kan. Bangun pagi muka basah. Suami buat macam biasa je, relax je, kan. Bila tengok muka dah macam tu, suami tegur lah. Kau ni dah kenapa, kan. Muka macam tu, kan. Awak dah ceraikan saya, hantar saya balik rumah mak sekarang. Maknanya lepas tu, tak lepas, ataupun ada kesan nak cerai macam tu, tak ada kesan, tak ada kesan, tak kira, maknanya secara umumnya tidak dikira. Kalau kira juga tak tahu lah macam mana. Maknanya kesan-kesan yang macam tu yang tak sengaja tak kira. Baik, perbuatan yang sengaja dan juga perkataan yang sengaja, kita maksudkan perkataan kita dan kita bila orang tegur kita, jangan cakap macam tu, takut tergelincir iman, takut murtad, takut jadi apa-apa. Dah kata memang pun, kata gitu, kan. Habis, bila kita kata memang pun, jadi habis itu, kan. Bila kita cakap yang bukan-bukan ataupun cakap benda-benda yang boleh membawa kepada kegelinciran iman di sahabat-sahabat, kan. Bila ada orang tegur kita tarik balik, oh ya ke macam tu, maknanya itu masih lagi belum dikira, masih belum kira lagi tuan-tuan. Kita kata ya ke macam tu, aku pun tak tahu, tak tahu, kena mengaji. Dan kita kata perkataan yang semacam itu boleh diterima dengan syarat kita istighfar lah. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan atas keterlanjuran percakapan kita itu. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terima taubat kita. Ini kita katakan disebabkan oleh perkataan. Kalau sengaja kita buat macam tu dan kita pun sedar, kita faham, kita tahu kesan akibat perkataan kita,
maka wal'iyazubillahi min zalik, pada waktu itu terkeluar daripada akidah yang sahih, agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian seseorang Islam boleh menjadi murtad disebabkan i'tiqad, kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Kita fahamlah tu. Sebab dia bertentangan, maka boleh jadi tergelincir dan terbatal i'tiqad yang dia akui Islam ini. Berpuluh tahun kita beriktikad dengan akidah yang sahih, tiba-tiba kita pun buat satu tindakan yang yang sengaja kita buat bertentangan dengan akidah yang kita pegang ini, pada waktu itu dia murtad. Boleh jadi macam mana? Yang pertama sekali ialah tidak mengakui bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Itu tak mengaku, kan? Sebab itulah kita kena memperbaharui akidah kita, memperbaharui iman, kesempurnaan syahadah kita kena buat, kan? 5 kali sehari semalam kurang-kurangnya kita mengucap dalam ibadah, dalam sembahyang kita, ataupun 10 kali lah, 10 kali, kan? Secara umumnya kita mengucap dalam kalimat tasyahud, kan? Kita mengucap 2 kalimat syahadah, kemudian kita renew perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca doa iftitah pada setiap kali kita solat, tuan-tuan. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan mukaku dan aku hadapkan wajahku dan juga wajah hatiku pada Allah Subhanahu wa taala hanif